Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang analisis keutuhan wacana, kejelasan serta sumber rujukan dalam penulisan akademik. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri, Jimson Ginus, dan bersama rakan saya iaitu Glenn Aldem Valentine. Dan kami dari kumpulan BMSK 1. Dan ini adalah QR code serta link bagi jurnal kami sekiranya puan dan tuan ingin merujuk jurnal tersebut. Baiklah, saya mulakan dengan keutuhan wacana. Jadi lebih baik jika kita mengenali dahulu apa itu wacana, dan definisinya adalah Nick Safiah Karim pada tahun 2003 ada menyatakan bahawa wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Maksudnya dalam video ini kita akan mengenali dan mengenal pasti seberapa utuh artikel-artikel yang dikaji. Baik, keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, keutuhan semantik, yang kedua, keutuhan leksikal, seterusnya keutuhan gramatikal, dan yang terakhir adalah keutuhan fonologi. Baik, keutuhan yang pertama adalah keutuhan semantik. Keutuhan semantik adalah antara bahagian wacana dan terbahagi kepada 5 jenis, iaitu yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Hubungan maksudnya adalah hubungan apa sebab perkara tersebut berlaku dan apa akibatnya. Seterusnya adalah hubungan sebab dan tujuan, yang bermaksud apa sebab sesuatu perkara tersebut dilakukan dan apa tujuan perkara tersebut dilakukan. Dan yang ketiga adalah hubungan sebab dan hasil, dan maksudnya ini apa yang dilakukan dan apa hasil daripada tindakan tersebut. Dan seterusnya hubungan latar dan kesimpulan, maksudnya ini latar dengan kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah hubungan memperkuat isi. Baik, ini adalah keutuhan-keutuhan semantik yang telah kami analisis dan dapati di dalam jurnal yang kami kaji. Jadi pertama kita lihat kepada teks yang berwarna biru, iaitu penggunaan teknologi digital dalam pendidikan telah bermula semenjak setengah abad yang lalu. Ia mewujudkan keperluan untuk membangunkan kerangka kerja konseptual dalam pedagogi. Jadi dalam perkataan atau ayat ini kita dapat lihat bahawa penggunaan teknologi dalam pendidikan telah bermula semenjak setengah abad yang lalu. Jadi ayat itu adalah satu sebab dan ia mewujudkan keperluan untuk mewujudkan kerangka kerja konseptual dalam pedagogi. Jadi itu adalah kesannya. Jadi dalam ayat ini ia dapat dilihat bahawa ini adalah hubungan semantik sebab dan hasil. Dan seterusnya kita beralih kepada ayat yang telah di-highlightkan berwarna kuning, iaitu revolusi dalam amalan penggunaan media digital secara menyeluruh dalam kehidupan menyebabkan pertukaran ciri-ciri individu digital kepada ciri-ciri masyarakat digital. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat bahawa ia adalah hubungan sebab dan akibat, iaitu sebabnya revolusi dalam amalan penggunaan media digital secara menyeluruh dalam kehidupan. Dan hal ini menyebabkan pertukaran ciri-ciri individu digital kepada ciri-ciri masyarakat digital. Dan akhir sekali kita berakhir kepada ayat yang telah di-highlightkan berwarna hijau, iaitu pengaplikasian alat digital secara meluas sebagai usaha untuk mewujudkan warga digital kepada masyarakat digital. Jadi ini adalah hubungan semantik, sebab dan tujuan. Jadi sebabnya pengaplikasian alat digital secara meluas dan tujuannya adalah bagi mewujudkan warga digital kepada masyarakat digital. Keutuhan yang seterusnya adalah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merupakan satu pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Keutuhan leksikal terbahagi kepada sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, pengulangan serta pembuka dan penutup. Sinonim bermaksud dua ayat berbeza tetapi mempunyai maksud yang sama, manakala antonim bermaksud sebaliknya, iaitu dua ayat yang mempunyai maksud yang berbeza. Dan hiponim pula bermaksud satu perkataan yang membawa maksud yang pelbagai. Seterusnya adalah kolokasi, pengulangan dan juga penutup. Seterusnya kita beralih kepada keutuhan leksikal yang telah kami peroleh daripada jurnal yang kami kaji. Pertama sekali kita lihat pada
Perkataan yang telah di-highlightkan berwarna kuning iaitu aplikasi digital. Ini merupakan satu keutuhan leksikal yang membawa maksud pelbagai. Yang bermakna ini adalah keutuhan leksikal bagi perkataan hiponim, dan seterusnya ayat kuning yang kedua juga mempunyai maksud yang sama iaitu alat digital, turut membawa maksud yang pelbagai. Dan seterusnya adalah perkataan yang telah ditandakan dengan berwarna hijau iaitu ciri-ciri. Kita dapat lihat bahawa terdapat pengulangan perkataan ciri-ciri, dan seterusnya digital. Terdapat juga pengulangan perkataan digital yang diulang sebanyak 3 kali. Keutuhan wacana yang seterusnya adalah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan yang pertama adalah penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri, orang serta kata nama ganti bagi menunjukkan sesuatu perkara. Seterusnya adalah penanda penggantian. Penanda penggantian terdiri daripada penggantian nominal, iaitu penggantian kata nama, penggantian verbal, iaitu penggantian kata kerja, dan penggantian klausa, iaitu merupakan penggantian sebahagian daripada ayat yang digunakan. Keutuhan gramatikal yang ketiga adalah penanda elipsis. Penanda elipsis dia berfungsi untuk mengelakkan pengulangan maklumat daripada berlaku. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan sebelumnya. Jadi, mana-mana kata yang telah digunakan sebelumnya akan digugurkan atau digantikan dengan perkataan lain bagi mengelakkan sebarang pengulangan daripada berlaku. Dan keutuhan gramatikal yang terakhir adalah penanda penghubung yang mempunyai fungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan. Secara ringkasnya, penanda penghubung ini berfungsi bagi menghubungkan dua perkataan agar menjadi satu ayat yang lebih tepat. Seterusnya kita beralih kepada keutuhan-keutuhan gramatikal yang telah kami kenal pasti dan telah kami kaji di dalam artikel yang kami pilih atau jurnal. Pertama sekali kita melihat kepada perkataan ia. Ia telah di-highlightkan berwarna hijau kerana ia merujuk kepada penggunaan teknologi digital. Jadi penggunaan teknologi digital telah dihapuskan dan digantikan dengan perkataan ia bagi mengelakkan pengulangan daripada berlaku. Dan seterusnya kita lihat kepada perkataan yang telah di-highlightkan berwarna kuning. Jika anda perasan, setiap perkataan yang berwarna kuning merupakan satu kata hubung. Jadi kita dapat melihat bahawa semua perkataan tersebut tergolong dalam keutuhan gramatikal. Kita masih berada dalam keutuhan gramatikal yang kami dapati dalam teks kami. Pertama sekali kita lihat kepada perkataan yang telah di-highlightkan berwarna merah, iaitu perkataan risiko ini juga. Dan jika kita perhatikan teks ini, risiko ini juga sebenarnya merujuk kepada perkataan risiko cyber. Dan risiko cyber ini telah dihapuskan dan digantikan dengan perkataan risiko ini juga. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan pengulangan daripada berlaku dan seterusnya mengukuhkan lagi kekukuhan wacana dalam teks ini. Dan seterusnya kita beralih kepada perkataan yang berwarna biru, iaitu perkataan mereka. Perkataan mereka sebenarnya merujuk kepada golongan muda. Namun perkataan golongan muda ini telah dihapuskan dan digantikan kepada mereka, dan kita dapat melihat hal ini sebagai penanda rujukan di mana mereka digunakan bagi menunjukkan sekumpulan manusia, dan hal ini juga dapat mengelakkan pengulangan ayat daripada berlaku. Dan akhir sekali bagi keutuhan gramatikal kita lihat kepada perkataan yang berwarna kuning, iaitu perkataan sungguh pun. Perkataan sungguh pun digunakan bagi mewujudkan satu persepsi perlawanan berbanding idea sebelumnya dan seterusnya dapat menerangkan lagi berkenaan isu yang dibincangkan. Keutuhan wacana yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini paling senang dilihat kerana kita melihatnya dari segi hentian suara, nada suara serta intonasi suara. Jadi jika di dalam teks, keutuhan fonologi ini kita dapat lihat berdasarkan penggunaan seperti nokta, koma dan tanda tanya.
Seterusnya adalah analisis kami berkaitan artikel yang kami pilih, yang kami telah menganalisis penanda-penanda fonologi yang terdapat dalam artikel kami. Dan kita dapat melihat di sini hanya terdapat beberapa, yaitu tanda nokta dan koma, di mana kita dapat melihat bahwa setiap tanda nokta kita akan berhenti membaca seketika, dan begitu juga dengan penanda koma. Baiklah, seterusnya konsep kejelasan dalam penulisan, yaitu yang pertama adalah setiap penulisan perlulah mempunyai kohesi dan koheran yang mantap agar para pembaca dapat menerima apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan mudah dan baik. Selain itu, penulisan juga harus mempunyai tujuan yang jelas dan maklumat yang diberikan adalah logik. Dan akhir sekali, setiap penulisan haruslah mempunyai ayat atau perenggan yang tersusun agar dapat mencapai kejelasan dalam penulisan yang dihasilkan. Kohesi ialah keserasian hubungan antara suatu unsur dalam ayat dengan suatu unsur dalam ayat yang lain. Keserasian hubungan ini lazimnya melalui hubungan antara suatu perkataan, frasa, atau ayat dalam wacana yang sama. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa kohesi adalah hubungan antara dua ayat yang saling berhubung kait antara satu sama lain. Ini merupakan contoh kohesi yang terdapat pada artikel yang kami kaji, yaitu penggunaan teknologi digital dalam pendidikan telah bermula semenjak setengah abad yang lalu. Ia mewujudkan keperluan untuk membangunkan kerangka kerja konseptual dalam pedagogi serta merencana strategi yang berkesan dan bermakna supaya meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif yang membawa kepada hasil pembelajaran yang lebih baik. NG 2005E. Dalam wacana di atas, terdapat perkataan "iya" sebagai kata ganti bagi perkataan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Dari sini kita dapat lihat bahwa ayat pertama dan ayat kedua saling berhubung kait antara satu sama lain. Seterusnya dalam sitasi tersebut juga kita dapat lihat bahwa tulisan yang diwarnakan dengan yang di-highlight dengan warna biru tua ini itu merupakan nama penulis sitasi tersebut, manakala tulisan yang di-highlight dengan menggunakan warna merah jambu ialah tahun bila penulis tersebut menulis sitasi tersebut, dan tulisan yang diwarnakan dengan warna hijau pula adalah huruf yang membezakan dua bahan yang ditulis oleh orang yang sama pada tahun yang sama. Seterusnya koheran. Koheran pula ialah kesinambungan ide yang terdapat dalam suatu wacana sehingga dapat membentuk suatu teks yang bermakna. Dari sini kita dapat paham bahwa koheren adalah gabungan antara beberapa ayat yang saling berhubung kait yang jika digabungkan ia mampu menghasilkan suatu teks atau perenggan yang bermakna. Ini merupakan contoh koheran yang kami jumpa dalam artikel yang kami kaji, yaitu keperluan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi memberi kesan kepada pendidikan di seluruh dunia. Teknologi digital menjadi medium penting dalam persekitaran pembelajaran dan institusi-institusi pendidikan. Pembangunan dasar pendidikan negara bagi kebanyakan negara-negara membangun kebelakangan ini dipengaruhi oleh faktor desakan semasa dan juga permintaan ekonomi dan piawaian global yang mendukung konsep kemahiran abad ke-21 sehingga keperluan untuk menyediakan pelajar ke pasaran ekonomi global. Linuma 2016. Dalam wacana di atas, setiap ayat mempunyai kesinambungan antara satu sama lain yang dapat menghasilkan suatu teks yang sempurna jika digabungkan. Seterusnya sumber rujukan. Berdasarkan artikel yang kami kaji, kami dapati bahwa
Sumber rujukan yang digunakan dalam artikel tersebut adalah mereka menggunakan APA edisi ke-7. Bagi rekan-rekan yang kurang paham apakah itu APA, APA merujuk kepada peraturan yang ditubuhkan oleh Persatuan Psikologi Amerika untuk mendokumentasikan sumber yang digunakan. Peranan APA ini adalah untuk mengelakkan berlakunya activity plagiarism, yaitu apabila seseorang meniru 100% hasil kerja orang lain. Peranan seterusnya pula adalah untuk menunjukkan kesahihan suatu petikan. Dan akhir sekali, sebagai asas dalam membuat rujukan. Karena seperti yang kita tahu, sumber rujukan merupakan elemen penting dalam suatu penulisan. Seterusnya, penghasilan sitasi. Sitasi adalah cara yang digunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika seseorang menggunakan karya mereka dalam penulisan. Ini merupakan cara penulisan sitasi, yaitu sekiranya penulis adalah lebih daripada 2 orang, maka sitasi perlu ditulis etal selepas penulis yang pertama. Ini merupakan contoh yang kami dapat daripada artikel yang kami kaji, yaitu Kevus et al. 2018, pula merujuk literasi digital sebagai teknologi secara digital dan juga literasi yang dikembangkan berdasarkan literasi modern yang dibentuk dengan interaksi. Selain itu, semasa menulis citasi juga, kita hanya perlu menulis nama akhir keluarga penulis saja, melainkan sekiranya penulis merupakan seorang muslim, nama mereka boleh ditulis secara penuh tanpa menggunakan bin atau binti. Ini merupakan contoh yang kami peroleh, yaitu para pelajar perlulah diajar bagaimana belajar dengan masyarakat digital yang berupaya belajar apa sahaja bila masa dan di mana sahaja, serta belajar menguasai segala teknologi baru dengan cepat dan tepat. Beniste 2020. Ini merupakan contoh nama akhir keluarga penulis sahaja yang diambil dalam penulisan citasi. Citasi mengambil petikan ayat secara langsung terbahagi kepada 2 cara penulisan yang berbeza, yaitu mengikut aspek kurang daripada 40 patah perkataan atau lebih daripada 40 patah perkataan. Berdasarkan artikel yang dikaji, penulisan citasi adalah kurang daripada 40 patah perkataan, yaitu implikasi serangan pandemik COVID-19 ini telah mengubah sejarah sistem pendidikan dunia yang menyebabkan kerencatan pembelajaran 1,6 bilion pelajar di 160 buah negara melibatkan negara berpendapatan tinggi maupun berpendapatan rendah. De Giusti 2020. Ini merupakan contoh penulisan citasi yang mengambil petikan ayat secara langsung kurang daripada 40 patah perkataan. Senarai rujukan. Rujukan dan bibliografi adalah antara halaman yang perlu disertakan dalam suatu penyelidikan. Penyenaraian nama dibenarkan sehingga 20 nama, namun simbol dan perlu diletakkan sebelum nama terakhir ditulis. Senarai rujukan juga perlu ditulis secara mengikut urutan, yaitu daripada E hingga Z, yang bermaksud senarai rujukan akan disusun mengikut abjad dari E hingga Z. Ini merupakan contoh penulisan senarai rujukan. Dari sini kita boleh lihat bahwa senarai rujukan ini telah disusun mengikut abjad dari E hingga Z. Dan mereka juga menggunakan simbol dan semasa menyenaraikan ataupun menulis nama-nama penulis citasi tersebut. Antara sumber rujukan yang boleh kita gunakan, yang pertama adalah rujukan daripada buku. Antara aspek yang perlu ditulis ketika membuat rujukan daripada buku ialah kita harus menulis nama penulis tersebut, tahun terbitan buku tersebut, tajuk buku, nama penerbit, muka surat maupun edisi keberapa. Tajuk buku juga perlu ditulis secara italik, yaitu condong, namun tulisan lain ditulis secara normal.
Ini merupakan contoh penulisan sumber rujukan daripada buku. Dari sini kita dapat lihat bahwa yang pertama ditulis adalah nama penulis buku tersebut. Seperti yang kita boleh lihat dalam gambar raja ini, tulisan yang di-highlight dengan menggunakan warna coklat merupakan nama penulis. Setelah kita menulis nama penulis, kita harus menyatakan tahun bilakah buku ini diterbitkan. Setelah itu, kita juga perlu memberitahu apakah tajuk buku rujukan kita tersebut. Dan akhir sekali kita perlu menyatakan nama syarikat yang telah menerbitkan buku tersebut. Seterusnya kita beralih kepada cara untuk menulis rujukan artikel dalam jurnal. Antara aspek yang perlu ditulis semasa menulis rujukan adalah nama penulis artikel, tahun artikel tersebut diterbitkan, tajuk artikel, nama jurnal serta volume dan muka surat jurnal tersebut. Nama, tajuk artikel dan volume perlu ditulis secara italic iaitu condong, namun tulisan yang lain ditulis secara normal. Maksudnya, nama, artikel serta volume perlu dicondongkan ke tepi, manakala yang lain dibiarkan mengikut gaya penulisan yang normal. Ini adalah contoh rujukan jurnal daripada artikel yang telah kami kaji. Kita dapat melihat di sini perkataan yang diwarnakan warna kuning, Aitekim Isman dan Azmen Kanan Gunggoren. Ini adalah nama penulis, jadi nama penulis didahulukan dan kemudiannya ditulis nama tahun, bukan nama tahun tapi tahun terbitan. Ya, kita dapat lihat di sini berwarna biru dan seterusnya adalah tajuk artikel yang berwarna hijau dan nama jurnal dan diikuti dengan jilid serta isunya. Maafkan saya, dan muka surat jurnal ditulis pada akhir rujukan tersebut. Dan muka surat, jika dari muka surat 72 hingga ke muka surat 75 maka ditulis dengan muka surat 72 tolak sempang 75. Begini juga kita dapat lihat di sini perkataan yang diwarnakan dengan warna kelabu 73 tanda sempang 77. Jadi ini bermaksud bahwa muka surat yang dirujuk adalah dari muka surat 73 hingga muka surat ke 77. Ini merupakan rujukan dari jurnal selain daripada rujukan pertama yang telah saya tunjukkan sebelum ini yang telah kami dapati dalam artikel yang kami kaji. Kita dapat melihat di sini setiap ciri-ciri penulisan rujukan jurnal adalah sangat tepat di mana terdapat nama penulis, tahun terbitan, nama jurnal serta tajuk artikel, jilid, edisi serta muka surat. Dan semua rujukan jurnal yang ditulis oleh penulis artikel yang kami kaji adalah sangat benar dan tepat. Sumber rujukan yang boleh kita ambil yang terakhir adalah daripada sumber rujukan dalam talian. Bagi edisi APA ke-7, retrieved atau dengan bahasa mudah dipetik daripada tidak lagi digunakan, namun ia digantikan dengan menyatakan laman web sahaja. Aspek yang perlu ada semasa menulis rujukan dalam talian ialah nama penulis, tahun terbitan, nama tajuk, dan laman web bahan. Terdapat pelbagai sumber yang boleh kita jadikan sebagai sumber rujukan dalam talian. Antaranya seperti bahan daripada organisasi, definisi kamus dalam talian, blog, YouTube, nota atau slide kuliah, maupun tweet, yaitu ciapan tweet. Ini merupakan contoh penulisan rujukan dalam talian yang terdapat pada artikel yang kami kaji. Yang pertama yaitu cara menulis sekiranya hanya seorang saja penulis dalam artikel tersebut, yaitu kita boleh tulis seperti ini, De Guisti 2020. Manakala sekiranya penulis lebih daripada satu orang, kita boleh menulis nama penulis dengan cara seperti ini, yaitu Chukwuemeka IJ, Dominic S, dan Karim ME 2020. Dari sini kita dapat lihat bahwa sekiranya
penulis adalah lebih daripada satu orang, kita boleh menyenaraikan semua nama penulis artikel tersebut. Tetapi kita harus menggunakan simbol dan sebelum menulis nama penulis terakhir. Ini merupakan penerangan apa yang perlu kita tulis semasa membuat sumber rujukan melalui dalam talian, yaitu yang pertama harus kita lakukan adalah tidak lain tidak bukan memberitahu nama penulis artikel tersebut. Setelah memberitahu nama penulis, kita juga harus memberitahu ataupun menulis bilakah tarikh artikel dalam talian tersebut diterbitkan. Setelah memberitahu tarikh tersebut, kita juga tidak boleh lupa untuk memberitahu tajuk artikel yang kita gunakan sebagai sumber rujukan tersebut. Dan akhir sekali, kita juga tidak boleh lupa untuk memberitahu ataupun meletakkan link laman web bahan tersebut agar para pembaca dapat mencari sumber rujukan kita ini dengan mudah. Ini merupakan contoh hasil akhir setelah sumber rujukan selesai dibuat dan dikumpul. Seperti yang kita dapat lihat di sini, sumber rujukan ini telah disusun mengikut abjad, yaitu dari E hingga Z. Dan mereka juga telah memberitahu perkara-perkara penting yang harus ada dalam sumber rujukan, seperti nama penulis, tarikh bila penulisan ini diterbitkan, dan perkara-perkara penting lainnya seperti tajuk buku ataupun tajuk artikel, dan link bahan dalam talian. Demikian, ini sahajalah penjelasan kami berkenaan keutuhan wacana, kejelasan, dan sumber rujukan berdasarkan artikel yang kami kaji sendiri. Sekian dan terima kasih.